Dalam masa yang sama, Akta 342 yang sedang hangat dibincangkan sekarang ini, secara umumnya saya tidak punya halangan terhadap pindaan tersebut kecuali kepada Seksyen 21A, 24 dan 25, di mana Seksyen 21A nak dipinda kepada ketua pengarah boleh mengeluarkan apa-apa arahan mengikut apa-apa cara, sama ada secara am atau khusus kepada mana-mana orang ataupun golongan orang. 24, Seksyen 24, penalti am menyatakan bahawa jika didapati bersalah, seseorang individu boleh dikenakan penalti tidak melebihi RM100,000 atau dipenjara tidak melebihi 7 tahun. Bagi pertubuhan perdana sejumlah 2 juta. Seksyen 25, kompaun kesalahan yang menyatakan bahawa individu boleh dikompaun tidak melebihi RM10,000 dalam hal pertubuhan perdana tidak melebihi RM1 juta Malaysia. Seksyen 21 ini, Datuk Ketua, walaupun akan ada bahasan, tapi saya ingin menyatakan di sini, ia memberikan kuasa penuh, absolute power kepada ketua pengarah kesihatan, Kementerian Kesihatan tanpa perlu merujuk kepada mana-mana pihak, dan ini bahaya. Ia boleh menjurus kepada penyalahgunaan kuasa. Saya pandangan bahawa adalah lebih wajar keputusan untuk mengambil tindakan itu ditentukan oleh sebuah majlis, bukan semata-mata diskresi oleh seorang ketua pengarah. Jumlah penalti melalui cadangan pindaan Seksyen 24 pula terlalu besar. Ia menekan rakyat sebenarnya. Dan malah hukuman 7 tahun ini sama dengan Seksyen 325 mendatangkan kecederaan serius, Seksyen 363 kerana menculik, Seksyen 506 kerana ugutan jenayah, 379 kerana menyamun, 393 kerana cuba mencuri. Adakah, ya saya tahu bahawa melanggar SOP satu kesalahan, tetapi adakah rakyat perlu ditekan sampai ke tahap itu sehingga perkenalkan denda yang sangat-sangat tidak munasabah? Jadi oleh demikian, saya kira seksyen ini perlu untuk dikaji semula, dan ahli-ahli parlimen perlu mendengar bagaimana pandangan dan hasrat daripada rakyat supaya rakyat tidak lagi tertekan dengan isu-isu seperti ini. Begitu juga dalam isu vaksinasi, kerajaan tidak boleh menafikan ada beberapa individu dan pihak yang terkesan. Saya bukan anti vaksin, saya pro kepada vaksin. Saya di antara orang yang paling awal mengambil booster di dewan ini. Tetapi tidak boleh menafikan ada yang terkesan dengan vaksin. Setakat manakah aduan diterima oleh kerajaan dan pampasan yang disediakan oleh kerajaan kepada individu-individu yang menghadapi kesan sampingan terhadap vaksin? Tak perlu saya sebutkan, ada kes di sana di sini, ada yang mengalami kes yang serius dan sebagainya. Kerajaan perlu bersedia untuk memberikan jawapan dan juga pampasan kepada mereka yang akhirnya menghadapi masalah kerana selepas daripada divaksinasi. Isu tidak boleh masuk ke masjid kalau belum booster dan sebagainya. Dalam isu ini saya kira ya, bidang agama di bawah kuasa negeri-negeri, tetapi mungkin kerajaan boleh berunding dengan negeri-negeri untuk membuat satu peraturan yang selaras di seluruh negara mengikut nasihat KKM, terutama bagi mereka yang nak masuk ke masjid ini. Apabila diwajibkan booster, dia agak melampau kerana orang kata boleh masuk ke shopping mall tak ada booster, ke stadium tak ada booster dan sebagainya, tiba-tiba nak masuk ke masjid kena ada booster.